Pernah berlaku juga ketika mana Nabi SAW nak kahwinkan Zaid bin Harisah dengan Zainab binti Jahsy. Nabi tolong masuk minta untuk Zaid. Zainab tolak pinangan tu, Allah Ta'ala turun ayat. Dia kisah dia ni panjang. Kan cerita setengah begini takut timbul soalan. Dia begini, kita semua tahu ceritalah pasal Zaid ni. Zaid ni semua kita tahu, dia merupakan anak angkat Nabi SAW. Sebelum boleh jadi anak angkat ni, Zaid bin Harisah ni pada asalnya seorang hamba yang dimiliki oleh Siti Khadijah, yang dihadiahkan kepada Nabi SAW. Kalau kita baca kisah Zaid ni, Zaid pada asalnya seorang kanak-kanak yang pernah dicolek dalam hayat dia. Dia ni warasa waktu dulu dia ni, zaman budak dia pernah dicolek. Orang yang dicolek, orang yang kalah dalam peperangan, orang yang menjadi tawanan perang pada zaman tu, kebanyakan mereka ni akan dijual di pasar, akan dilelong di pasar. Dan di Mekah ni dia mempunyai satu pasar yang besar yang dia panggil Suq Ukas. Suq Ukas ni satu pasar yang besar yang menjual ke semua barangan keperluan orang ramai, dan di Suq Ukas itulah tempat orang melelong orang zaman dulu ni. Sebab tu kita kata tengok cerita P. Ramlee ni, kita kata P. Ramlee ada pada Dahar Sirah. Kalau tak ada pada Dahar Sirah, dia tak boleh buat 3 abdu tu. Wallahu a'lam lah, tak tahulah. Tak apalah, Allahumma filahu warhamhu wa'afihu wa'afihu. Hak gewe-gewe, hak kasih-kasih dalam cerita tu tak apa, tapi kebanyakan ada banyak pengajaran. Jadi satu hari Siti Khadijah ni dia pesan pada anak saudara dia. Dia kata kalau mu pergi ke pasar, mu tengok tempat orang duk melelong orang, kalaulah ada hamba-hamba yang nak dijual ni, nampak ada perwatakan yang baik, ada nampak jenis cerdik, air muka tu nampak cerdik, nampak berjuruh, mu belilah, kata Siti Khadijah pada anak saudara dia. Mu tolong beli. Jadi rekah ceritanya, anak saudara dia pergi ke pasar, tengok tempat orang duk melelong orang tu, tiba-tiba nampak seorang kanak-kanak yang ada perwatakan yang baik, perwatakan yang berjuruh. Maka anak saudara Siti Khadijah kata, hak ni dah kok makcik aku suruh beli ni. Jadi dia beli. Zaid bin Harisah tu lah. Bila dia beli, buat balik. Kalau bahasa kita agak mudah-mudah, ni makcik kirim tadi, saya beli dah kat pasar. Jadi Siti Khadijah ni tengok, hak macam ni aku suruh beli ni. Jadi puas hatilah. Spek hak macam ni aku nak ni. Zaid Harisah. Maka jadilah Zaid itu milik Siti Khadijah, seorang hamba milik Siti Khadijah. Kemudian tak lama daripada tu, Siti Khadijah berkahwin dengan Nabi SAW. Dan kita semua tahu Nabi berkahwin dengan Siti Khadijah ni usia baginda 25 tahun. Siti Khadijah, sejarah biasa kita tahunya 40 tahun. Walaupun di sana sebahagian ulama tak setuju dengan kebilangan ini 40 tahun. Kata mereka ni berbagai-bagai hujah lah. Antaranya Ibnu Katsir menganggap kalau lihat pada usia tarikh kewafatan Siti Khadijah ni, nak undur balik dalam hidup dia ni, waktu berkahwin dengan Nabi dia tak jadi 40. Dia buat kajian lah. Sebahagian ulama mengatakan tak setuju berkahwin dengan Nabi usia 40 pada Siti Khadijah ni, kerana dia lihat adat kehidupan sebagai manusia biasa. Sebab lihat pada keluarga Rasulullah ni, anak-anak baginda ni semuanya lahir melalui Siti Khadijah. Walaupun isteri Nabi ni ramai, kesemua isteri-isteri lain ni tak mempunyai anak, melainkan seorang je, iaitu daripada Maryam Kiptiyah. Kemudian hak lain semua anak-anak baginda tu lahir melalui Siti Khadijah. Kata mereka, kalaulah Siti Khadijah tu berkahwin dengan Nabi dalam usia 40 tahun,
tengok keadaan anak-anak yang lahir ni tak mungkin berlaku dan tidak ada kemampuan dengan usia yang sebegitu untuk melahirkan anak selama itu. Maka kata mereka, mungkinlah Siti Khadijah usia dia tu lebih muda lagi waktu berkahwin dengan baginda. Tak apalah, nak kata 40 ke 35 ke 30, itu semuanya angka yang tidak mengaitkan Siti Khadijah. Tapi hak sahihnya, Nabi kita tu usia 25 tahun waktu berkahwin dengan Siti Khadijah. Bila berkahwin dengan Siti Khadijah, Nabi duduk dengan Siti Khadijah, Nabi tengoklah kelebat Zaid ni. Duduk keluar masuk, duduk tengok. Setiap kali Nabi tengok, Nabi puji Zaid di hadapan Siti Khadijah. Nabi kata, hamba-mu ni baik sungguhlah. Budak yang baik, berjuruh, cerdik. Nabi berkenan pada Zaid ni. Selalu duduk puji Zaid. Jadi selepas daripada tu dah berkahwin dah, maka Siti Khadijah ni lahirlah anak pertama Nabi SAW. Melahirkan anak pertama baginda, iaitu Al-Qasim. Sebab tu Nabi dalam banyak-banyak gelaran, antaranya iaitu Abul Qasim, bapa ayah kepada Al-Qasim. Bila lahir Al-Qasim ni, cuma Al-Qasim ni umur dia ni tak panjang. Umur dia ni tak panjang. Usia setahun lebih meninggal. Jadi bila mana meninggal Al-Qasim ni, Nabi dalam keadaan sedih. Dan siapa tak sedih anak meninggal ni? Semua orang sedih lah. Tambah-tambah anak pertama pula dalam keluarga. Bila tengok Nabi dalam keadaan sedih, maka Siti Khadijah ni lah nak hiburkan sedikit hati Nabi SAW, kerana nak ganti dengan anak yang lain dalam masa sikap dia tak jadi. Kemudian untuk nak hiburkan hati Nabi, oleh kerana Nabi selalu duk puji Zaid, duk berkenan pada Zaid hamba dia ni, Siti Khadijah hadiahkan Zaid kepada Nabi SAW sebagai ganti kepada Al-Qasim. Siti Khadijah tengok Nabi dalam keadaan sedih. Kata Siti Khadijah, jangan duk sedih lah. Nak panggil apa dia? Nak panggil Rasulullah, tak dilantik menjadi Rasul lagi. Cumanya panggillah hormat seorang isteri. Kalau bahasa kita kat, panggillah hormat seorang isteri pada suami kat. Abel lah. Abel. Jadi Siti Khadijah tengok Nabi dalam keadaan sedih. Jangan duk sedih lah baby. Maknanya begitu. Tak apalah, aku hadiahlah Zaid ni, hak orang budak mu selalu duk puji mu, berkenan pada dia, akan aku hadiahkan kepada kamu sebagai ganti kepada Al-Qasim. Nak ganti pada tempat yang asal tu tak boleh, tapi untuk nak hiburkan sedikit hati Nabi daripada kesedihan. Cuma Siti Khadijah kata, walaupun aku hadiahkan kepada kamu, tapi kalaulah suatu hari nanti mu nak memerdekakan dia dan mu ni nak bebaskan Zaid, mu kena bincang dengan aku dulu, kata Siti Khadijah. Kalau aku setuju, barulah boleh bebaskan dia. Tapi dia jadi milikmu lah. Bila Siti Khadijah letak syarat begitu, Nabi tak nak. Nabi kata tak apalah, kalau bersyarat tak payahlah. Sebab dia kalau bersyarat ni payah. Orang nak bagi apa-apa pada kita, kalau letak syarat macam-macam, kalau kita ni tak perlu sangat, tak payah ambil lah. Macam orang nak bagi PT, ambil lah 300, tapi menggunakan sokong aku lah, jadi serabut lah lepas pada tu. Dia panggil lekat budi, jadi payah. Dia kadang-kadang orang muda-muda hari ni lah, umur-umur perekat saya ni, kadang-kadang berkahwin tu, ada yang hidup berkeluarga, isteri ni gaji lebih besar pada suami, tapi isteri alhamdulillah, walaupun lebih besar ke apa semua, kadang-kadang tolong juga suami. Boleh gaji tu bagi 400-500 sebulan, ambil lah bubuk untuk belanja ni belanja tu, baguslah. Tapi waktu dia bagi tu kadang-kadang letak syarat. Dia kata ambil lah 500 ni, dah lah keluar malam tu, kita ni ada anak dah apa semua, duk main keluar malam apa semua, dia pesan. Ya kita nak guna duit lebih, nak keluar malam lah. Jadi dia bagi letak syarat tu, jadi kadang-kadang tak ambil, maknanya begitu. Tak apalah, baguslah. Tapi kalau bagi letak syarat ni jadi masalah. Dia jadi masalah. Maka Nabi kata tak payahlah. Kalau begitu, kata Siti Khadijah, ambil lah pakai tak bersyarat lah. Tak ada bersyarat apa-apa, pakai ambil begitulah. Maka waktu itulah Zaid ni jadi milik Nabi SAW. Tak jadi anak angkat lagi. Kemudian disebut selepas daripada tu, keluarga Zaid ni cari balik anak dia, Harisah. Cari balik. Cari, kerana dia pada asal budak yang disolek. Bila cari, dapat maklumat yang bahawasanya Zaid ni, anak dia ni, berada di rumah Muhammad.
Maka Harisah ni pergi bertemu dengan Nabi. Berjumpa dengan Nabi, dia kata, wahai Muhammad, mu ni adalah daripada keturunan orang yang baik-baik, wahai Muhammad. Keluargamu lah yang banyak tolong orang di Mekah. Datukmu lah yang banyak bagi minum kepada jemaah haji. Banyak tolong orang susah di Mekah, banyak bagi makan kepada orang. Mu daripada keturunan yang baik-baik, wahai Muhammad. Oleh kerana mu ni daripada keturunan orang yang baik-baik, aku mari ni berjumpa dengan kamu. Aku nak tebus balik anak aku ni yang dengan ceritanya ada bersama dengan kamu. Cumanya nak minta jasa baikmu, janganlah mu ni letak harga yang terlalu mahal sehingga kan aku ni tak mampu untuk nak tebus. Harisah mengadu begitu pada Nabi. Ikut. Jadi aku mari ni nak tebus balik, cuma nak minta jasa baikmu, jangan letak harga yang terlalu mahal sehingga aku tak mampu untuk nak tebus. Kata Harisah kepada Nabi. Nabi kata beginilah. Rekan-rekan Nabi. Nabi kata beginilah. Apa kata dalam hal ni kita tanya sendiri pada Zaid. Kalau biar dia buat pilihan. Kalau dia nak balik ikut keluarga dia, nak hidup bersama keluarga dia, hari ni akan aku bebaskan. Nabi kata. Tanya pada Zaid, kalau dia buat pilihan nak balik hidup bersama dengan kamu, dengan keluarga dia, akan aku bebaskan dia, akan aku memerdekakan dia. Sebab itulah Nabi tak nak waktu Siti Khadijah bagi Zaid ni letak syarat macam tu. Jadi susah nak buat keputusan belakang hari. Jadi bila bagi tanpa syarat, Nabi nak buat keputusan bila-bila masa boleh. Jadi Nabi kata, akan aku bagi kepada kamu, tak payah tebuh apa-apalah, tak payah bayaran apa-apa, aku bagi dan aku memerdekakan dia. Baliklah, ambil buat baliklah. Tapi kalau tanya pada Zaid, dia buat keputusan untuk terus hidup bersama dengan aku, maka mu di kalangan keluarga dia jangan halang dalam hal ni. Bila Nabi bagi pilihan begitu, cadangan begitu, Harisah ni setuju. Sebab dalam kepala dia, mana ada anak yang duduk dengan keluarga lain, jadi hamba pula, tiba-tiba mak ayah mari tutup tak nak balik. Mu duduk dengan keluarga orang lain satu hal. Yang kedua, mu jadi hamba duduk dengan keluarga lain. Mak ayah mari tutup, takkah mu tak nak balik? Tambah-tambah Nabi kata kalau dia pilih untuk nak balik, Nabi nak bagi free pula. Harisah setuju dalam hal. Maka Harisah mengatakan, itulah cadangan yang terbaik, wahai Muhammad. Maka bila dia setuju, Nabi pun bawa keluar. Sebelum Nabi tanya, Nabi ngesah dulu. Nabi kata, ya Zaid, ata'arifu hadha? Mu kenal tak orang mari semua ni? Kerana dia mari satu keluarga. Zaid mengatakan, na'am. Aku kenal wahai Muhammad. Haza abi, ni ayah aku, ni pok saudara aku, ni abang aku. Zaid kenal. Bila Zaid kenal orang yang mari tutup tu adalah keluarga dia, maka sahlah. Dalam hal ni tak ada penipuan. Memang betul-betul Harisah sungguh. Bila ngesah tu, maka Nabi kata, sekarang ni wahai Zaid, membuatlah pilihan. Sama ada mu nak balik hidup bersama dengan keluargamu, hari ni akan aku bebaskan kamu, membaliklah. Ataupun mu nak buat keputusan untuk terus hidup bersama dengan aku, keluargamu tak akan halang. Sekarang mu pilih, kata Nabi. Maka Zaid ni dia tengok pada keluarga dia. Dia tengok pada ayah dia, dia tengok pada Nabi, dia tengok pada ayah dia, dia tengok pada Nabi. Zaid mengatakan, aku tidak akan memilih untuk hidup dengan sesiapa pun, buat selama-lamanya, melainkan dengan kamu, wahai Muhammad. Terkejut ayah ni. Sini baru kita nampak hak Allah Ta'ala kata, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau lah wahai Muhammad yang mempunyai akhlak yang mulia, yang tidak ada tolak banding. Sehingga kan seorang hamba duduk di bawah Nabi ni rasa macam Nabi tu sebagai ayah. Keluarga mari tutup, tak nak balik. Aku tak akan memilih untuk hidup dengan sesiapa pun, melainkan dengan kamu, wahai Muhammad, buat selama-lamanya. Sehingga ayah dia ni terkejut. Harisah mengatakan, ya Zaid, atakhtaru ubudiyah? Adakah kamu nak pilih untuk jadi hamba selama-lamanya? Kalau kamu pilih untuk hidup bersama dengan kami, kamu akan jadi orang merdeka. Kalau kamu pilih untuk hidup dengan Muhammad, maka jadi hamba selama-lamanya. Maka Zaid mengatakan, wahai ayah, sesiapa pun yang pernah bergaul dengan Muhammad, mereka tak akan tinggal Muhammad ni.
Lalu ayah dia ni rusing kerana terikat pada janji dah anak tak nak ikut balik juga. Maka ayah dia ni risau. Takut-takutlah Zaid duk jadi hamba selama-lamanya. Maka pada hari itulah Nabi istihar. Nabi kata Zaid ni bukan hamba kepada aku lagi, bahkan Zaid adalah anak kepada aku. Hari ni aku memerdekakan dia, kata Nabi. Maka Nabi akui bahawa Zaid jadi anak angkat Nabi SAW. Maka terkenalah di kalangan masyarakat Mekah, sehingga orang panggil Zaid ni tak panggil bin Harisah dah. Orang duk panggil Zaid ni bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad. Terkenal Zaid sebagai anak kepada Muhammad. Masa berlalu, orang duk panggil begitu. Bila Nabi dilantik menjadi Rasul selepas pada tu, maka Allah Ta'ala turun ayat. Orang duk kenali Zaid ni bin Muhammad, anak kepada Muhammad. Bila Nabi dilantik jadi Rasul, Allah Ta'ala turun ayat. Wa ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Kata Allah, Muhammad itu bukanlah bapa salah seorang lelaki di kalangan kamu. Ayat ni tuju kepada Zaid itulah, kerana orang duk panggil Zaid bin Muhammad. Maka Allah Ta'ala clear dari sudut ni, Muhammad bukanlah bapa salah seorang lelaki di kalangan kamu, akan tetapi dia adalah utusan Allah, Rasulullah wa khataman nabiyyin, dan dia adalah penyudah segala nabi. Allah menyebut ud'u li abaihim, panggillah anak-anak mereka itu berbengkan bapa-bapa mereka. Huwa aqsatu indallah, kerana itulah yang lebih adil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila turun ayat ni, barulah diharamkan ambil anak angkat dibengkan dengan nama kita. Tak boleh. Diharamkan perkara ni kerana kisah Zaid tadi itulah. Orang duk panggil bin Muhammad, anak kepada Muhammad. Jadi bila turun ayat ni, maka Nabi panggil Zaid. Lalu Nabi kata, wahai Zaid, mu ni bukan bin Muhammad, bahkan mu adalah Zaid bin